Apa dia? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Selamat hari Rabu, selamat malam Rabu, dan anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis dalam Sembang Pis X My Move sempena My Book Festival dan dibawakan khas untuk Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia di KL Baca. Dan bersama-sama dengan saya pada malam ini Tuan Rozlan Muhammad Noor, seorang editor, seorang penulis, seorang aktivis buku yang telah bergelumang dengan industri perbukuan ni lebih daripada 20 tahun di Malaysia, dan pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang kita akan sama-sama telusuri, yang sama-sama kita akan korek nanti pada malam ini untuk kita perdengarkan bersama-sama dengan anda semua. Dan topik malam ini berkenaan dengan penerbitan semasa dan pasca pandemik. Apakah yang kita akan bincangkan, apakah yang kita akan telusuri pada malam ini, kita akan sama-sama nantikan. Dan tuan-tuan dan puan, anda semua digalakkan untuk meninggalkan sebarang komen, meninggalkan sebarang soalan jika ada kepada Tuan Rozlan Muhammad Noor, dan insyaAllah kita akan sama-sama telusuri perbincangan pada malam ini. Baik, saya tak nak buang masa terlalu lama, saya mahu mengundang dan suara daripada Tuan Rozlan kita dahulu. Assalamualaikum Tuan. Dah bunyi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Pis. Saya pun nak minta maaf. Ada gangguan sikit suara. Oh ya, okey. Okey, saya Bang Lan. Abang Lan boleh dengar? Abang Lan boleh dengar Boleh jelas suara boleh, saya? tadi tenggelam sekejap, sekarang dah timbul balik. Tapi okey, sekarang sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. So, malam ni kita santai-santai saja kan? Betul, malam ni kita santai-santai je Balan. Dan saya nak ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan mana yang sedang menonton secara langsung ni. Maaf tadi mungkin agak sedikit ada gangguan sikit dengan capaian internet. Jadi mungkin macam Balan maklum tadi mungkin agak lagging sikit. Jadi mohon bertabah dan bersabar sikit sekiranya sesi perbincangan malam ni mungkin akan ada sedikit gangguan dari segi capaian internet. Saya mohon maaf awal-awal lah. Apapun topik yang kita nak bawakan pada malam ni Balan, tentang penerbitan semasa dan pasca pandemik. Dan waktu saya fikir tentang topik ni Balan, saya tak ada orang lain dalam kepala yang saya dapat gambarkan. Saya tak dapat bayangkan. Dia macam COVID dengan Rozlan ni. Macam nak cakap pasal penerbitan ni, siapa yang saya nak jemput waktu tu kan. Jadi macam tak ada lagi lah orang dalam kepala yang lebih dekat yang saya rasa boleh saya nak jemput pada malam ni, yang saya fikir boleh sesuai untuk kita kongsikan pandangan dan juga pengalaman beliau. Dan sebab itu jugalah saya memilih, saya mengundang Abang Lan untuk bersama-sama dengan kita. Mungkin Abang Lan di peringkat awal permulaan perbualan kita ni lah Abang Lan, kita nak santai-santai, relax, tapi nak mengetih macam selalu kita buat tak dapat. Abang Lan je lah ada kan. Permulaan Abang Lan sebagai peringkat permulaan ni kan, sebagai pengenalan dahulu lah. Mungkin Abang Lan boleh kongsikan sikit dengan kita semua audiens pada malam ni berkenaan dengan penerbitan buku yang Abang Lan faham ataupun yang Abang Lan kuasai di peringkat awal dahulu, sebelum kita pergi cakap semasa pandemik dan masa nanti ni. Tapi maksudnya penerbitan buku ni pada Abang Lan sendiri, apa sebenarnya menjadikan dia sebagai satu benda yang sangat dekat dan sangat penting kepada seorang Rozlan Muhammad Noor macam tu? Okey. Terima kasih Bang Pis, dan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara, kawan-kawan semua. Saya rasa ramai kawan-kawan kita je dekat sini dan kita malam ni sembang-sembang santai je kan. Pertama sekali terima kasih sebab mengundang Rozlan, sebab Rozlan ada dalam kepala Bang Pis, nampak Rozlan je kan. Sebenarnya ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kan yang dalam industri perbukuan dalam negara kita ni. Okey. Kalau nak cakap tentang betapa dekatnya penerbitan dengan Rozlan ni, cerita dia tak menarik sangat Fiz. Pasal apa? Sebab bermula daripada saya ni buta huruf, lambat membaca kan. Dan lambat membaca satu hal.
nak masuk sekolah menengah UPSR masuk dengan buta huruf kan. Jadi memang lambat lah. Kemudian bila masuk universiti belajar dalam bidang penerbitan, keluar-keluar saya tak kerja dalam bidang lain, dalam bidang penerbitan buku. Mula-mula jadi wartawan lah, menulis, kemudian jadi editor untuk penerbitan di Utusan. Lepas tu ke ITBM. Lepas sebelum ITBM tu selepas 10 tahun keluar universiti, masuk balik Universiti Melaya pun buat penerbitan juga. Jadi bila saya tengok kawan-kawan kita kan, banyak mereka ni dibantu oleh ilmu-ilmu bantu yang lain. Misalnya ada yang bidang undang-undang, ada bidang farmasi, ada bidang biologi, dan kemudian dia ambil bidang penerbitan ataupun dia terjun dalam bidang penerbitan buku, dan saya rasa mereka banyak kelebihan sebab mereka ada ilmu-ilmu yang komplement kan. Ini masalah saya ni sebab saya memang bergelumang dalam dunia buku je. Daripada seriusnya kita selepas keluar dari universiti lah. Jadi itu sebabnya bila sahaja berjaya pencen dipencenkan daripada ITBM pada Disember 2019. Jadi bermulalah perjalanan saya sebagai solo man dalam bidang buku juga. Cuba juga buat sebenarnya benda-benda lain membuat. Betul. Kan pada masa kita masih dalam buku dan kita buat juga benda lain. Tapi macam juga orang rumah selalu cakap lah, tak boleh pergi buat benda lain. Finally you get back to the buku. Kena buku juga. Sebab itulah dunia you kan. You passion pandai. dia kat situ. Passion kan. Pernah jumpa seorang kawan ni kata satu benda yang paling penting lah kalau diri kita sendiri ataupun kalau kita nak cari seorang pekerja kan yang boleh bekerja dengan kita kan, cari orang yang obses. Kalau dapat seorang yang obses, senang kerja kita. Dia tak ada fikir pasal gaji, pasal duit, pasal apa, sebab kegilaan dia buku kan. So kalau kegilaan pada buku lah. So itulah bermulalah langkah solonya, bergerak sendiri. Adalah beberapa kerja-kerja penerbitan yang masih sedang lagi dilakukan, sehinggalah yang mencabarnya Fiz, pasal selepas 20 tahun kan kita keluar, kita nak bergerak sendiri. Sebenarnya bukanlah ini kita bongkar rahsia sekali malah. Pembongkaran apakah yang mahu dibuat ini? Sebenarnya saya tak adalah nak mengatakan betul-betul detik Januari 2020 tu adalah satu detik yang pertama kali saya melangkahkan kaki sebagai orang yang solo dalam dunia penerbitan. Sebab sebelumnya sejak zaman Utusan pun kecurangan dah berlaku. Lain macam dia punya penggunaan ni solo man, kecurangan. Kecurangan tu pasal apa? Kita terbit buku dekat Utusan, kita pun passion kita nak terbit buku, kita terbit juga buku kawan-kawan kita dekat Pena kan. Dengan ITBM pun at the same time kita terbit buku dengan geng-geng indie kita. Betul. Itu satu bentuk kecurangan lah kan kalau kira. So bila tahun 2020 Januari starting, hari pertama dapat surat hari ni, besok saya dah tak ada dah. Saya ada pergi Johor, saya pergi JB masa tu. Saya pergi mancing dekat Selat Tebrau. Dan saya pergi tu sebab ada satu program yang lain yang berkaitan. Saya fikir itu ada masa depan pada saya kerana perhimpunan untuk guru-guru PSS seluruh Malaysia kan, pusat sumber sekolah. Saya nampak itu satu peluang untuk saya buat marketing lah kan. Tapi alhamdulillah daripada movement itu saya dapatlah beberapa projek, dan ada satu projek yang agak besar dan berlarutan lagi, berlanjutkan sehingga hari ini. Jadi yang mencabarnya apa? Tahun 2020 baru saja kita nak memulakan langkah, bukan nak melangkah, nak berlari. Baru buka enjin lah. Datang COVID dah datang, masuk alih pula, PKP. Termenung sekejap habis. Sebenarnya hampir 2 minggu ke 3 minggu. Betul-betul lost. Cakap, kenapa tiba-tiba datang something yang luar biasa kan? PKP pula, lepas tu kena lock sana sini, dan kita dah rancang macam-macam kan, kita nak buat itu, kita nak buat ini, dan bila keluar daripada institusi buku dipencenkan secara pilihan itu, adalah sikit duit kan, duit sikit lah. Alhamdulillah adalah tu. Orang bagi duit sikit lah kan, jadi kita bergunalah duit tu, kita fikir ini modal aku lah, boleh buat something kan. Tapi siapa sangka COVID datang. Inilah malam ni kita akan bincangkan macam mana kita mengharungi, kita mendepani, kita nak melalui cabaran, dah lalu pun sebenarnya setahun lebih. Alhamdulillah hidup lagi malam ni, boleh lagi kita bersembang.
Dan masih lagi stick pada dunia penerbitan buku. Alhamdulillah. Walaupun kalau Hafiz tak tahu, saya pun ada buat promo. Saya ada buat kilam perabot pun saya ada buat dekat sebenarnya. Apa lagi? Construction pun ada buat kasih sekolah lah, bikin itulah ini kan. Ada nampak tadi. Kadang-kadang ada lah orang kata apa agenda abjad ni kan. Asal barang jadi duit. Kita nak hidup for survival kan. Tapi passion kita, minat kita, obsesi kita, kesungguhan kita pada buku, dan akhirnya macam mana pun kembali pada buku lah. Dalam keadaan PKP sekarang pun kena harungi juga. Betul. Itulah tadi, daripada buta huruf kepada celik huruf Itulah sebenarnya, bila ada celik huruf tu sebenarnya itulah punca. Sejarah celikhuruf.com tu itulah punca dia. Itulah sebab buta huruf lama sangat. Faham. Tapi itulah betapa nak menceritakan dekatnya Abalan dengan dunia penerbitan ataupun dunia perbukuan tu. Perjalanan dia tu sangat panjang, sangat lama Abalan punya perkongsian tu kan, tadi daripada zaman sekolah sampailah ke sekarang ni, melalui fasa-fasa lama lah di beberapa institusi ataupun syarikat, sehinggalah sekarang ni bergerak solo. Tapi tetap lagi hidup dan berada depan mata saya sekarang ni, dan juga audiens kita pada malam ini. Masih lagi nak bercakap tentang buku. Betul. Betul. Baik, okey. Abalan, mungkin kita boleh kongsi kot dengan audiens pada malam ni juga kan. Selain daripada tu, nanti kita akan raikan rakan-rakan yang ada bersama dengan kita pada malam ni. Boleh. Tapi nanti kalau tuan-tuan dan puan ada soalan ataupun ada perkongsian pengalaman mahu diajukan, silakan tinggalkan di ruang komen, nanti kita akan sama-sama telusuri. Mungkin Abalan boleh kongsi sikit kot. Tadi Abalan kata kita, sebab saya merasai pengalaman yang sama sebab ialah kita dulu penerbit Abalan kan, awal tahun 2020 kita tengah nak full throttle, tiba-tiba kita kena macam kena tarik handbrake kan. Itulah. Kita kena tarik handbrake sebab situasi semasa ketika itu, Mac 2020, yang mana ialah seluruh dunia sebenarnya dilanda pandemik. Dan saya agak terkesan sebenarnya bila orang kata sebab seluruh dunia dilanda pandemik ni, semua industri sebenarnya terkesan, termasuklah industri perbukuan sendiri sebenarnya sangat terkesan, dan dia bukan dianggap sebagai essential service. Jadi itu yang saya agak macam sedikit terkesan lebih kan. Mungkin Abalan boleh kongsi kot masa awal-awal, yalah, awal-awal masa Mac 2020 kan, kita PKP sampailah ke Jun macam tu, sebelum kita ada PKPB, PKPD dan segala P lagi tu kan. So mungkin Abalan cakap tadi lah, tak boleh nak bergerak sangat, kilang cetak tak boleh nak beroperasi sebab kita bukan essential services. So sebenarnya pada fasa yang kita terkurung itu, Abalan kita terkurung itu mungkin Abalan boleh kongsi kot apa yang sebenarnya yang menjadi kekuatan untuk Abalan masih lagi meneruskan usaha-usaha penerbitan. Passion tadi betul, kegarahan itu tadi ada. Tapi apa yang sebenarnya masih menguatkan? Pada 2 minggu ke 3 minggu yang pertama PKP tu, sebenarnya memang down betul. Memang lost, tak nampak. Kemudian barulah kita nak retune balik diri kita kan. Betul. Dan kita bermuhasabah balik. Kita ada juga datang positif dia bila kita fikir bukan kita seorang, bukan industri kita, semua orang. Jadi kita kalau bermula semula, kita berlawan balik, kita berlawan sama-sama lemah kan. Bukanlah kita saja yang terkesan, bukan ada orang buku saja kena COVID, tak. Jadi semua. Jadi kita patut berlawan dengan cara yang adil dan saksama sepatutnya. Tapi hari demi hari kan, macam yang Hafiz sebutkan tadi lah, kita ni bukanlah essential service kan. Jadi banyaklah perkara-perkara ataupun kelebihan-kelebihan sepatutnya pun kita tak dapatlah, kita terpinggir dan tercicir lah. Terutamanya dalam agenda kerajaan lah. Ini terus terang cakap kan. Kalau kata peranan kerajaan, mungkin mereka pun nak mainkan peranan, nak membantu, kita faham kan. Tapi secara khususnya untuk industri buku jadi susah, jadi payah. Pasal apa? Pasal tadilah bukan essential kan. Paling penting sekali kena pakai peletup muka dulu, paling penting sekali ubat dulu, paling penting sekali lengkapkan hospital dulu, lengkapkan perubatan dulu kan. Untuk industri yang nak membaca dan sebagainya kemudian dulu. Jadi bila kerajaan umumkan bantuan kepada PKS kan, industri kecil, industri sederhana, industri global, industri besar dan sebagainya. Jadi
bantuan-bantuan akan turun menyeluruh, betul. Tetapi dia bukannya khusus kepada orang buku, dia khusus pada orang berniaga. Jadi kebetulan pula kita ni berniaga kan, orang buku pun berniaga juga, dapatlah sikit tempias-tempiasnya kan. Kebetulan yang banyak pula, ramai dalam kalangan penulis-penulis kita pula berada di dalam golongan macam B40 dan sebagainya kan. Dapat juga BPN, dapatlah BPN lah apa semua tu kan, bantuan-bantuan. Tapi itu bukan bantuan buku, itu bantuan semua orang lah untuk dapat kan. Apa grant pemulihan tu kan, untuk company syarikat. Bolehlah kepada mana-mana yang ada company registration ataupun pendaftaran perniagaan. Kalau enterprises ni perniagaan lah, mereka pun dapat lah. Tapi bukan soal bukan khusus kepada untuk membantu industri buku supaya hidup dan berkembang. Pada saat awal kita pun faham memang yalah, kenapa nak tumpu pada buku kan. Kalau kita betul lah, dia kata memang kita sihat dululah. Jadi akhirnya kita secara automatiknya tercicir lah kan. Kemudian lah lepas tahun kita melalui, tahun 2020 kita ibaratkan setahun lah, sebenarnya 9 bulan, 8 bulan macam tu kan. Barulah kita boleh review balik. Dan ada pula apa nombor baru ni dengan online kan, macam sekarang pertemuan-pertemuan perbengkelan dan sebagainya banyak digunakan online, dan dia tidak menjadi pelik lagi, dia tidak menjadi satu yang janggal. Semua orang boleh terima. Pada tahun 2021 ni pun saya nampak semua boleh terima, apatah lagi bila sekolah pun dah mengamalkan kan PDPR kan. Ini satu bentuk platform barulah kepada pemain-pemain industri buku. Tetapi bukanlah yang paling utama sekali. Kerana apa? Kerana buku adalah buku. Akhirnya kita kena mengeluarkan produk buku. Apa yang kita ada sekarang, platform dan sebagainya ni, channel adalah satu bentuk channel, publicity, promosi dan sebagainya. Akhirnya dia kembali kepada produk. Produk kita buku kan. Cuma buku tu mungkin pelbagailah bentuk dia. Akhirnya buku juga habis kan. Channel yang sekarang ni, kita ada channel publicity dan promosi. Kalau dulu kita ada acara lancar buku dan sebagainya secara fizikal, sekarang lancar buku online. Kalau dulu kita ada bengkel kan, bengkel pula kita buat secara offline, kita ada sewa dewan dan sebagainya. Dan kita boleh jemput kawan-kawan kita, open table, buka lah meniaga jual buku yang diterbitkan sendiri tu semua kan. Mereka dapatlah pendapatan secara fizikalnya. So sekarang secara kreatifnya diorang tukar ke arah lain pula, jual secara online. Tapi produknya apa? Buku juga. Dia kembali kepada buku. Jadi akhir sekali nak dibantu adalah bila sebut industri buku, bukulah kena fokus pada buku kan. Macam mana nak buku, bagaimana nak terbitkan buku. Itulah ramai kawan-kawan kita terkesan. Tapi tadi bila Balan cakap pasal yalah, bila dulu buat bengkel kena sewa dewan dan sebagainya kan, dan sekarang ni kita boleh buat guna Google Meet lah, Zoom dan sebagainya. Dia sebenarnya secara tak langsung agak mengurangkan kos untuk untuk buat aktiviti, sebab kita dah tak payah bayar sewa dewan dan sebagainya. Tetapi kepuasan kita sebagai orang buku, kalau dapat buka meja kan, jual buku fizikal tu, dia lain macam sikit Balan. Jangan lupa peserta kita Fiz, kadang-kadang kan kita sembang kan, peserta kita ni bengkel tu kadang-kadang nombor 2 Fiz. Yang nombor utama tu datang nak jumpa kawan-kawan je, nak cari idea baru, nak tanya kau buat apa sekarang kan, buku kau macam mana, aku join lah projek aku apa semua. Jadi macam tu yang dia nak kan, social gathering kan? Pertemuan-pertemuan tu penting kepada ikatan orang-orang buku. Kita bercakap pun level-level kita je ni. Ini bukan level-level pemain industri yang besar tu. Besar dia lain pula cerita dia. Saya bukan apa Balan, sebab macam contoh kan, memanglah sejak kita PKP dan sebagainya, alhamdulillah lah jualan dalam talian agak memberangsangkan, sama ada di Shopee ataupun di laman web dan sebagainya. Dan saya tahu ada banyak juga rakan penerbit lain yang sebenarnya meletup-letup jualannya kan, dekat apa Shopee lah, dekat Facebook, maksudnya dekat dalam online dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama tu yang saya merasai tu benda tu, yang tak dapat nak pergi ke rumah pena sangat untuk buka meja, untuk kan, kita nak promosikan buku kita. Betul, kita nak dapat jualan. Saya setuju Fiz kata kawan-kawan kita ada yang strike, tapi segelintir sebenarnya tak ada data yang khusus mengatakan, apatah lagi dengan trend suara terbit sekarang kan. Betul. Saya percaya ramai penulis boleh jual sendiri buku sampai, kalau saya anggap best sellernya 1,000 copies kan. Kalau you jual 1,000 copies buku kan, you dah strike lah
Tapi susah, tak ramai boleh strike. Ada a few, very few pun, sikit sangat kan. Masih lagi banyak halangan dan kekangan. Jadi jauh di lubuk hati kita ni mahukan apa sokongan dan dukungan daripada pihak pemerintah kan. Ada dana yang patut kan, selalu-selalu lah kepada penerbit kecil kan. Penulis yang suar terbit ni. Tapi kan Abang kan macam yang saya tengok pun, contoh kalau yelah macam Abang cakap saya agak bersetuju jugalah. Ada segelintir penerbit yang alhamdulillah dia orang strike untuk jualan dalam talian dengan produk masing-masing yang mencapai jualan banyak jugalah kan. Tapi ada juga sebenarnya yang penjual-penjual buku yang dapat jualan dalam talian yang agak banyak tapi bukan melalui dengan satu judul 1000 naskah misalnya, sebab dia mungkin dia ada banyak koleksi buku, jadi dia ada banyak judul, tapi untuk survival hidup alhamdulillah lepas lah untuk bulan-bulan punya komitmen kan. Cuma dari segi ya betul, cuma dari segi macam Abang cakap tadi lah, data untuk menandakan sebuah buku itu terjual berapa naskah, berapa banyak, itu masih lagi kita tak dapat yang solid data lah kan. Tapi itu satu hal yang lain lah. Cuma saya lihat macam tu kan, mungkin Abang boleh kongsi juga sebab saya tengok macam tu, trend dia bila kita terkurung banyak ni, kedai buku banyak tutup, kita tak dapat nak banyak buat acara fizikal, jadi kita banyak jualan dalam talian. Tapi dalam masa sama, mungkin Abang melihat juga, sebab saya lihat juga waktu kita PKP dulu, dengan jualan-jualan dalam bentuk e-book pun agak meningkat juga, selain daripada yang diberikan secara percuma aksesnya oleh Pustakaan Negara dan juga e-Central dan lain-lain tempat. Jualan e-book, saya lihat penulis-penulis especially suara terbit boleh tahan juga Balan boleh juga lah, tapi lah, saya masih tak 100% percayalah kepada e-books kan, sebab saya percaya kalau jiwa seorang penulis kan, saya boleh dikatakan lah seluruh Malaysia ni, memang kalau you dapat terbitkan buku secara fizikal, dia satu kepuasan. Itu satu kemuncak kepuasan apabila bukunya diterbitkan. Kemuncak yang pertama adalah apabila buku diterbitkan oleh pihak penerbit. Kemudian kemuncak kedua adalah buku diterbitkan dalam bentuk buku fizikal. Kan? Betul. Jadi bila diterbitkan dalam bentuk e-book, akhirnya kadang-kadang dia orang mencari jalan juga, macam mana aku nak terbitkan buku aku secara printed kan, cetak kan. Saya tak pastilah, ada a few friend memang yang jual buku e-books, tapi kita pun tahu konten dia bagaimana kan, konten-konten yang betul-betul orang cari konten itu kan, bagaimana nak buat benda ni, macam how to apa semua kan, itu nak dibaca. Jadi kalau buku yang dikatakan buku seperti buku-buku novel, buku-buku sastra ataupun buku travelog dan sebagainya kan. Jadi agak mungkin agak kurang kot orang nak beli kan. Saya tanya pasal ya bang, teruskan, silakan. Saya nampak kan satu lagi ialah trend terkini lah, penulis-penulis dan juga penerbit kecil, suar terbit dan penerbit kecil-kecil lah ni tumbuh sekarang dengan trend-trend yang baru. Terbit secara kolaboratif kan, anthology, lepas tu buat pre-order, lepas tu ada grup-grup tertentu, tumbuhkan grup, dan banyak grup tumbuh sekarang saya tengok. Dia satu yang pada saya positif, saya nampak as long as buku masih lagi buku dalam bentuk yang diterbitkan secara bermaruah itu diraikan, dia satu perkembangan yang baik. Dan kalau dulu kita apabila dalam perusahaan yang lain kan, kerajaan menumpukan kepada IKS dulu kan, kemudian PKS, kecil dan sederhana. Kecil dan sederhana apabila volume dia besar, terlalu banyak dan menjadi satu industri yang besar, itu industri IKS kan. Jadi sama juga dengan suar terbit ni. Saya fikir suar terbit sekarang sedang menguasai. Kalau suar terbit ataupun penerbit kecil sekarang ni, mungkin beberapa tahun yang lalu kelihatan kecil, tidak memberi kesan. Lepas ini mungkin mereka akan mendominasi. Mereka sepatutnya diberikan lebih perhatian oleh pihak kerajaan misalnya, ataupun agensi-agensi kerajaan yang lain. Pasal apa? Akan ada syarikat-syarikat besar yang bukanlah satu ancaman pada mereka, satu kelebihan pula. Misalnya pengedar buku, mereka sangat suka kan, sebab jumlah
mereka banyak judul. Mereka ada banyak penerbit yang menerbitkan tak banyak pun. Penerbit-penerbit kecil ni, kalau terbit buku pun setahun tak sampai 20 judul pun ada. 10 judul, 3 judul kan. Tapi kita tak nampak, kita tak nampak satu penerbit. Kemungkinan kat Malaysia sekarang ni yang first publish dia ada satu syarikat, dia pergi daftar SSM ke ataupun dia tak daftar, dia personal atas nama dia, yang first time register as penerbit dengan PNM, ada ISBN kan. Saya rasa dia macam cendawan tumbuh banyak gila. Walaupun dia terbit sekali tahun 2020 misalnya, dia meninggal terus, mati, tak terbit-terbit dah. Tapi dia menerbit. Tapi yang still hidup dan still tumbuh akan berkembang kan. Jadi saya nampak penerbit kecil dan sederhana, PKS juga, penerbit kecil dan sederhana ni akan jadi satu fenomena kan besar. Terus beri perhatian, ini yang patut diberikan perhatian. Sebab mereka akan jadi support group kepada pengedar buku, pemborong buku, penjual buku, kedai-kedai buku, semua kan. Saya setuju dengan Abang cakap. Saya setuju, bukan apa, tadi saya tanya sikit pasal e-book tadi tu, bukan apa juga sebab masa tempoh ialah beberapa bulan tahun lalu, bila kilang cetak tak dapat beroperasi dan sebagainya. Jadi saya melihat ada rakan-rakan penerbit yang suara terbit terutamanya macam Abang sebut tadi, mereka nak cetak tak boleh, tapi produk dah ada ni dan nak cari makan. Nak cari makan. Jadi nak tak nak mereka terpaksa convert juga kepada buku digital dan dan mendapatkan juga, paling tidak lah mendapatkan juga jualan untuk cover balik kos awal yang dah dikeluarkan dengan, yelah mungkin dah bayar designer, dah bayar layouter dan sebagainya kan. Jadi nak tak nak terpaksa juga mempersembahkannya dalam e-book dan bila kilang cetak dah beroperasi, barulah mereka cari jalan untuk cetak semula macam Abang cakap tadi jugalah. Tapi paling tidak dia sedikit menaikkan apa orang kata, jualan dalam digital tu lah. Sebab kalau tak, kita akan tengok data jualan fizikal saja Abang tapi menarik bila Abang cakap pasal suara terbit tadi, sebab saya lihat sebenarnya memang betul, memang ramai. In fact bila saya lihat rakan-rakan penerbit yang besar misalnya, mungkin ada kekangan lain yang harus diutamakan dahulu apatah dalam situasi kini Abang kan. Jadi bila ada penulis-penulis yang dapat menerbitkan karyanya sendiri itu, juga agak sedikit memberi ruang bernafas kepada pengedar-pengedar ni. Sebab saya tengok ada rakan pengedar ni yang dia masih lagi boleh terus menggerakkan perniagaannya ke sana sini, masuk ke perpustakaan dan sebagainya, jual buku. Tapi bila saya tengok, dia tak fokus hanya kepada penerbit besar ataupun judul-judul tertentu je, tapi sebenarnya ada banyak penerbit dan ada banyak judul yang dia dapat kongsikan. So agak menarik lah bila Abang cakap macam tu tadi. Sebenarnya tak ada beza Hafiz, bila kita mengeluarkan satu produk penerbitan buku kan, antara dua produk tu tidak ada beza pun diterbitkan oleh penerbit besar ataupun penerbit kecil, treatment dia sama. Sebab kita menerbitkan, terutamanya lah, that's why saya selalu nasihatkan kepada pemain-pemain industri kecil dan juga suara terbit ni, kalau nak terbit buku, sekurang-kurangnya dapatkan nasihat daripada sahabat-sahabat editor kita. Ramai ni dekat sini kan, cuba terbitkan dengan format yang bermaruah betul. Tadi bermaruah tadi. Prinsip dan amalan penerbitan yang betul lah. Pasal apa? Bila jadi produk, dia sama level, sama ada diterbitkan oleh syarikat konglomerat besar ataupun diterbitkan oleh syarikat belakang rumah macam Roslan. Pasal apa? Buku yang sama akan masuk tender. Buku yang sama akan bid tender-tender perbekalan. Buku yang sama juga boleh kita buat submission ke mana-mana. Dan kita kalau tak mampu untuk buat masuk dalam sistem perolehan kerajaan contohnya kan, tapi kita menerbitkan buku, kita jangan risau. Dekat Malaysia ni ramai kontraktor-kontraktor buku yang berdaftar, yang ada central contract sampai ke overseas pun, dan mereka bila dapat satu produk pula produk buku yang memenuhi dan menepati prinsip dan amalan dalam penerbitan, buku itu boleh pergi jauh kan. Dan sebab Abang sentuh pasal tender ni, memang saya nak tanya soalan tu tadi. Sebab bila kita cakap pasal penerbit kecil dan sederhana, which is kita faham lah bila soal terbit ni mungkin mereka tak ada syarikat berdaftar ataupun mungkin tak ada apatah lagi macam yang Abang cakap tadi lah, dalam BT ke MOF ke apa kan. Jadi mungkin bila nak masuk tender-tender macam Abang sebut tadi, mungkin memang agak bersituasi di situ. Jadi kalau Abang nak bongkar rahsia, boleh lah, tak ada masalah.
Adalah rahsia. Dia kalau rahsia tak boleh dikongsi. Dia lebih kepada formula lah kan. Kita kongsilah formula. Saya bukan bagus sangat pun. Saya daripada dulu lagi saya nampak bila dalam industri buku ni ada 3 perkara aja yang saya sebutkan, iaitu projek, tender ataupun apa satu lagi tu. Projek, tender, macam itulah lebih kurang. Tapi kalau selain daripada itu adalah modul yang lama. Ataupun model perniagaan dulu. Kalau zaman di utusan dulu, utusan aku dah tak ada. Saya macam ni, model dia mudah je. Kita ada dana, kita ada duit. So kita panggil semua skrip. Datanglah kami terbitkan buku. Bila kita terbitkan buku, kita danakan duit kita terbit buku, kita masuk market. Dan kita masuk market dengan term masa untuk jualan kan. Jadi kita ada standing order. Dan selepas 6 bulan macam tu, maka berbondong-bondong lah balik. Semula buku tak laku kan. Itu model yang dulu. Jadi model yang sekarang, syarikat-syarikat besar dia mainkan peranan pergi kepada ke arah projek ataupun tender kan. Jadi apa-apa yang berbentuk projek dan tender, itulah aim yang utama yang boleh buat duit dengan industri buku. Jadi apabila kita sebagai penerbit kecil dan sederhana dan juga suaterbit ni, kalau boleh seperti yang saya sebutkan tadilah, terbit dengan cara yang betul, mengikut prinsip dan amalan penerbitan yang betul. Jadi buku kita akan pergi lebih jauh. Sebab apa? Mungkin kita tak boleh masuk tender sebab kita suaterbit belakang rumah je. Kita tak ada perolehan, kita tak berdaftar dengan Kementerian Kewangan ataupun kita tak berdaftar dengan mana-mana organisasi yang menawarkan ataupun mengeluarkan sebuah harga tender dan sebagainya. Tapi kita ada ramai kontraktor kat Malaysia kan, dan kontraktor pula kerja dia membekal. That's why saya kata saya lebih suka kalau kita faham masing-masing fungsi masing-masing. Kalau fungsi kita menulis dengan lebih baik. Dan fungsi kita menerbit, kita terbitkan betul-betul, dan kita cari rakan-rakan kongsi kita dalam kalangan penerbit, pengedar, pemborong buku, kontraktor dan sebagainya kan. Saya bagi contoh lah sekarang. Ini bukanlah rahsia. Pemain-pemain sekarang pun tahu keadaan dan kewujudan. Sekarang tender sedang buka. Ada satu tender yang semasa, yang sekarang bahagian teknologi pendidikan sedang membuka ruang perbekalan untuk buku bahan bacaan tambahan. Jadi bahan-bahan buku yang bagaimana? Bahan-bahan buku yang diterbitkan oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Mengikut prinsip dan amalan tu semua. Boleh. Berpendidikan macam mana nak submit kan? Kami tak tahu apa-apa, tender pun kami tak tahu. Jangan risau. That's why kita nak tuan-tuan dan perempuan semua promo buku biar nampak di mana-mana. Jadi kontraktor ni seperti saya juga, kontraktor kecil ni akan lihat menarik juga buku ni, tender pun tengah buka kan. Aku pun contact lah orang ni kan. Bro, buku ni menarik juga ni bro. Kau terbit bila? Baru terbit ni. Tahun bila? 2018. Tak nak, aku nak 2019 hingga 2021. Sebab itu syarat sekarang. Ini saya cakap benda ni real time. 2019-2021 itulah tajuk buku terbitan yang diperlukan sekarang, dalam 2-3 hari lagi tutup tender. So penender pun akan telefon kontraktor tanya, berapa persen boleh bagi? I nak ambil buku you kan. Dia kata 10%, 15%. Tak boleh, kontraktor tak nak Fiz 15%, 10%. Sebab apa? Sebab tak cover. Ya, sebab nak masuk tender dekat sana pun dia minta 50% ataupun 10% habis kat situ. Kita punya lagi transport dan sebagainya, itu ini semua habis kan. Jadi bila kontraktor minta you boleh bagi 40% lah, ataupun 45%. Suaterbit pun termenung. Tak boleh bang. Pasal apa? Pasal dia cetak buku harga RM10 satu. Dia jual buku RM20 lah. Dia punya market price pun tak betul. Kan macam mana you modal RM10, you jual buku RM20? Kenapa modal you RM10? Orang cetak buku RM3 je bang satu. Sebab kami cetak 200 je, dia kata. Jadi nampak tak? Perkara yang mungkin suaterbit kena ikutilah, mungkin bengkel-bengkel Hafiz ni kan, bengkel terbitan ke bengkel apa nama tapi kan? Saya fikir macam ni bang. Saya fikir macam ni, bukan apa. Dia kalau memang betul, kalau dia serius lah nak main tender ke apa semua bagai, kalau itulah tadi yang Abang Lan cakap tadi, kalau dia memang betul-betul ada saluran-saluran yang dia dah fikirkan untuk akan datang, jadi dia minta pandangan daripada perunding penerbitan dan sebagainya. Mungkin kita boleh cadangkan, okey, kalau betul nak masuk tender dan adalah perancangan-perancangan akan datang, then kita go for offset printing terus. That's why dia boleh ada cara.
surat terbit. Dia boleh terbit dengan kaedah POD, print on demand sikit-sikit kan. Kadang-kadang orang datang pada saya, tanya saya, bang saya nak buku lah, berapa banyak? 10. Aku pun terfikir, kenapa print buku tak? Kan? Kau nak commercialize ke, nak jual buku ataupun kau Aduh, 10 ni buat untuk apa ni? Untuk mock up ke apa? Sebenarnya nak suar terbit ni untuk suar foto. Nak suar foto buku kan. Okey, boleh POD pun tak apa kan. Tapi banyak juga pemain-pemain sederhana walaupun tak besar. Banyak menggunakan kaedah ni, Fiz. Dia terbitkan buku, even buku yang bentuk set dah, set kanak-kanak kan. Dia POD je. And then dia try masuk tender. Contohnya tender kalau buku kanak-kanak lah, biasanya tender kemas kan, ataupun tender perbekalan untuk PNM, ataupun sekarang BTP tengah buka kan, bagi teknologi kan. So dia lah, dia submit lah. Itu sebagai dummy untuk dapatkan projek. Once dia strike, kena, buku tu diperlukan. Kena pula seluruh Malaysia. Satu publisher je kan, macam tahun lepas punya. Satu publisher dia ambil. So dia perlukan buku tu, katalah buku tu perlu 4,500 naskah. Masa tu baru cetak. Kan? Betul. Jadi pricing kena betul. Jangan pula pergi buat POD, satu buku jatuh RM20 mahal, betul. Tapi harga buku kena markup betul-betul. Kan? Kena markup, maksudnya bila kita offset printing nanti, esok buku tu harga dia setengah je satu. Jadi kita letaklah harga RM10 satu. Contoh kan. Kita dapat 45,000 kan. So kita bolehlah main discount dengan kontraktor. Betul. Jangan lupa dia punya kaedah dia, apabila buku kita terpilih, kita ni penerbit, okey. Kita bila dipilih sebagai buku yang akan dibeli dan diedar ke sekolah-sekolah, bukan penender tadi, maksudnya bagi pendidikan ke apa-apa organisasi ke kerajaan akan beli dengan kita, tak. Dia akan panggil pula penender kedua, iaitu kontraktor perbekalan. Ramai kontraktor kan. Kontraktor tu pun bidding lah, kami boleh bagi 20%, kami boleh bagi 15% kan. Lepas tu masa tu lah kita pun tunggulah umpan kita yang dah campak tadi tu, macam mancing kan. Kita tunggulah, kontraktor akan telefon lah kita. Kami menang untuk supply ni, jadi kami nakkan buku tu. Sebab buku tu takkan di tempat lain lah, sebab kita yang terbit kan. Kaedah-kaedah yang ada dalam pasaran, model-model perniagaan untuk survival lah kan. Selain daripada kecil-kecilan ni, surat terbit ni ialah kadang-kadang kita seronok kawan-kawan kita beli buku kita apa semua kan. Kita jual pre-order kadang bagus lah, betul lah. Tapi kalau nak betul-betul lah buatkan buku kan, sebab ramai juga yang kita tengok sekarang ni macam nak 100% dengan buku. Tapi tengok pada strategi macam tak solid dah, tak betul-betul nak buat benda tu sebagai satu produk untuk buku. Sebab dia kena kreatif sikit lah sebenarnya. Buku ni kan. Cabaran banyak, apatah lagi sekarang COVID ni. Apalah, bila cakap pasal tender ni nampak ada respon daripada Tuan Ahmad Hussein kita ni kan. Otai ni. Itulah otai orang besar kan. Bila dapat tender boleh bincang dengan rakan penerbit ataupun cetak untuk diuruskan. Ini adalah salah satu daripada strategi surat terbit kan. Apabila sebenarnya surat terbit ni bukan tidak dilihat kan. Sebenarnya dilihat oleh kapitalis. Dia melihat kan, bila terbit buku ni bagus pula. Dan produk yang baik, tak ada duit jangan risau, akan ada orang support kan. Akan ada orang datang support. For example, minta sampel, bagi I sampel buku you 2 biji. Sampel tu lah dia jaja ke sana kemari. Kebetulan kontraktor ni, sahabat kita ni pandai pula proposal sana, proposal sini apa semua. Kita ni pandai menulis je dengan terbit kan. Jadi dengan cara tu dia strike, dia dapat tender, dia dapat supply, aku dapat supply dalam 3,000 copies kan. Masa tu dia akan datang pada kita, dan itu yang perlu kita negotiation lah. Dan penulis-penulis sekarang ni kalau boleh make up lah dia main kan fikiran diorang ni. Jangan jadi penulis yang kalau betul-betul nak jadi surat terbit ni, jangan jadi penulis yang betul-betul penulis saja. Dia kena jadi usahawan sikit, Fiz. Kan? Writerpreneur writerpreneur. Kena berfikir secara usahawan sikit lah. Kan? Bila kita terbit buku, and then bila orang datang negotiate dengan kita. Kan? Ada sejak 2 tahun ni, Fiz, bila bergabungan dan berkecimpung 100% buat kerja-kerja perundingan, penerbitan dan sebagainya kan, Fiz. Aku temukan pelbagai jenis orang.
Ada orang tu yang tak faham dunia buku pun, so kita terbitkan buku. Kadang-kadang bila kita kata buku ni bos, kita kena bagi diskaun tau. Around 40 to 50%, 40 ke 50% akan hilang harga dia. Oh dia terkejut. Kenapa banyak sangat? Buku I RM30 kan RM15 je nak bagi. I kalau boleh orang beli buku I nak bagi upah dia RM5 je. Mana boleh macam tu? You boleh jual sendiri kat tepi jalan tu. Kena off RM5 okey. Tapi once you bagi kepada pengedar, pemborong, apa semua, confirm hilang. Kurang-kurang 50%. Betul. Kan? Betul. You nak hilang 45% boleh. Ada cara dia. Contoh, saya bagi tahu. Ni cara-cara. Ni rahsia juga. Bukanlah rahsia. Pengedar buku kan, dia punya game dia. Kenapa dia orang suka surat terbit? Pasal apa? Surat terbit ni, bila dia terbit buku, setahun berapa buku dia terbit? Paling banyak. Tak banyak pun. 1 ataupun 2 kan? Jadi tak banyak lah pun. Mungkin bawah 10 lah. 10 pun banyak lah. Surat terbit ni dia terbit buku dia sendiri. Dia tak terbit buku orang lain. Itu penerbit kecil nama dia. Yang dia terbit buku sendiri. Kalau kau terbit buku ni, kisah santai kan. Kalau kau terbit buku, aku pengedar buku kan. Kau datang pada aku cakap, boleh habis aku tolong jual. Kau bagi aku 60% lah. Kau terkejut 60% kau. RM10, aku bagi kau RM4, aku ambil RM6. Tapi aku buat kerja semualah. Tahun-tahun 6 bulan nanti aku bagi deal kat kau. Aku bagi, ni kau bagi invoice aku bayar. Kenapa sampai 60%? Sebab deal dengan Hafiz tak ada jaminan pada aku sebagai pengedar. Hafiz ada 1 buku je. Dia hantar kat aku 1,500 naskah, aku pun edar. Kau pun duk telefon 2 bulan. Lan, buku aku dah jual tak? Buku aku berapa laku? Oh letih aku kan. Jadi, aku penerbit. Datang pula Hafiz Enterprise. Tadi Muhammad Hafiz, ni Hafiz Enterprise datang, dia kata 100 judul setahun. Menarik ni kata. Berapa persen boleh bagi? 50 boleh. Kau nego dengan aku kata 45% bang. Aku pun setuju. Pasal apa aku setuju 45%? Sebab bulan ni aku ambil kau 2 buku. 500 ribu aku hantar. Betul? Belum masuk bulan depan aku minta lagi. Fi ada buku baru, kau hantar lagi. Jadi masuk 3 bulan kau telefon. Lan ada payment? Aku pun ambil lah payment depan sana, bayar sikit. Bunyi-bunyi lebih sikit aku bayar. Hafiz duit RM10,000 bagi cek. Oh lega, siap Hafiz sebulan. Aku minta lagi buku. Jadi bisnes buku ni dia akan lock kau dengan aku sehingga meninggal dunia. Ya, dia berterusan lah. Dan akhirnya bagaimana Hafiz Enterprise tadi buat bisnes? Ni rahsia dia. Senang je Hafiz. Last kali kau jual lah bisnes. Kau nak jual Hafiz Enterprise. Nilai dia berapa? Nilai dia dengan Rozlan pengedaran Sdn Bhd ada 3.4 juta. Orang yang nak beli pun best lah tengok. Surat hutang ada 3.4 juta. Aku beli lah saya dekat Hafiz. Aku upah big collector. Call je. 3.4 juta kalau dapat separuh dah dapat 1.7 juta. Okey lah. Kan? Aku beli company pun mungkin 0.5 juta. Macam tu lah bisnes. Betul. Oh lah ada bisnes dia kan. Pasal aku pernah jual popcorn. Dia kena jual bisnes waktu ada nilai bang kan. Sejarah aku dulu masa kat utusan kan, aku jual popcorn. Aku buat popcorn. Popcorn tu dah bosan dah popcorn biasa. Aku buatlah perisa ambil daripada US tau. Perisa vanilla nyo apa berbagai popcorn. Aku letak kedai. Dekat Ceras Kajang aku ada 29 kedai. Jadi satu masa aku rasa tak boleh pergilah. Aku tanya orang. Sebab setiap hari aku pergi kedai bawa popcorn baru, aku ambil yang balance. Aku buka bil, dia bayar kat aku. Satu kedai aku boleh dapat dalam RM60 ke 100. Kali 20 kedai kau kira berapa kan? Katalah RM30 je. Kali 20 kedai. Dah berapa? 600 sehari kan? Jadi aku dah letih dah dengan popcorn yang lebih lah. Popcorn kena buat lah. Entahlah. Aku cakap, aku tanya siapa yang tak ada kerja bosan-bosan nak dapat lebih kurang dalam 12,000 sebulan. Aku cakap. Kuranglah 10,000 sebulan sebab 600 hari pun rata kan. Betul. Ada sama Allah ni nak kata ambil aku bagi kau segala bil yang kau ada. Ini senarai kedai. Kerja kau buat popcorn hantar je. Lepas tu kau ambil trailer yang tak habis kau ganti yang baru. Hari-hari kerja kau sampai kau mampus kan. Kau belilah company. Beli dengan nilai. Nilai dia banyak ni cakap kau jalan kan. Dululah antara yang aku pernah buat lah. Sama juga dia apa nama membeli bil atas angin lah, atas tangan kan. Faham. Baik. Jadi nasihat kita kepada kawan-kawan kita surat terbit ni, terbit buku elok-elok. Terbit buku betul lah kan. Betul lah tu. Jauh. Itu kita tak bercakap lagi pasal ni Fiz, dana-dana. Ada dana-dana tau. Ada. Kita akan cakap tu kejap lagi tu. Tapi ada sikit soalan bang daripada Nurul Syahidah Hassan. Biasa buku sampel tu soalan. Biasa buku sampel tu mereka beli atau penulis bagi free? Berapa persen yang sesuai untuk jaga hak penulis surat terbit? Berapa persen yang sesuai untuk jaga hak penulis surat terbit?
Itu saya tak faham. Bagi Soalan yang kedua. Soalan yang pertama saya tahu. Buku sampel tu mereka tu maksudnya mungkin kontraktor lah. Okay. Kalau kita buat offset printing kan, biasanya ini biasa berlaku. Kalau tak berlaku luar biasa. Kalau kita print 1,000 buku, kita akan dapat extra copy. Sekurang-kurangnya 20-30 biji ataupun 50 biji. Itu kita gunakan cukupnya untuk publicity dan promosi kita. Kita bagi free lah kepada kontraktor-kontraktor yang boleh dipercayai. Kena tahu juga ada kontraktor pun ambil buku lesap je macam tu kan. Dah lesap dia minta order pun dia tak bayar. Itu bahaya juga kan. Betul. Sampel boleh jual lah, murah-murah tak apa. Sebab kita jual pun bukan dia nak baca pun, dia nak market kan. Tapi kalau kita ada extra copy, kita allocate lah lebih kurang 10 ke 10 copy macam tu untuk bagi kepada potential yang berpotensi, kontraktor berpotensi. Dia ada dua kelebihan dan kekurangan, Fiz, apabila kita ada kontraktor yang kita kenali. Tahu? Okay. Aku dengan aku ada kontraktor ni kawan-kawan kita, kawan-kawan ni masalah kadang-kadang ambil buku kadang-kadang tak bayar, ding-dong lihat tak bayar kan. Kalau kontraktor yang tak dikenali, yang tak mengenal kan, saya ada peristiwa lah sejak tahun 2020 ni kan, daripada sampai 21 ni ada beberapa buku yang saya terbitkan menang tender perbekalan untuk library, kecil-kecilan je library ni. Ada kontraktor yang tidak dikenali telefon kita kan, segan-segan, takut-takut, dia pun tak nampak macam mana lah syarikat aku, dia ingat syarikat aku besar agaknya kan, aku pun belagak lah cakap besar lah kan. Kita kata kita bayar cash, you bayar cash, I bagi you percentage paling tinggi you nak. Dia bertanya berapa persen boleh dapat tuan, 35, 40 boleh? Dia tak, 50% I bagi you. Terkejut dia, minta 40 bagi 50. Ya, dengan syarat datang sini bawa duit satu beg empas kat aku lah. Jangan main cek tu tak nak. Jadi bila dia orang datang bawa duit, katalah dia beli banyak sampai bayaran pun 12,000. Buku kita print RM1,000 memang dalam RM6 je cost printing dia. Kan? Dan buku yang kita dapat tender pula, buku yang kita dah reprint contoh. Untung ganda tu. Jadi katalah buku kita harga RM30, kita bagi 50%, RM15, kita punya cost print RM3, kita dapat RM10 free. Buku tak payah keluar modal lagi. Siapa kalau untuk yang reprint okey lah. Dah reprint. And then kita bukannya boleh buat apa pun dengan buku yang banyak tu kan. Since dia datang bagi cash. Jangan bagi janji, ada juga datang bagi janji. Nanti nanti kita bayar. Dalam 2 bulan macam tu kan. Tunggulah 2 bulan kan tak sampai. Jadi itu satu lagi yang Nurul tanya tadi tentang hak apa sebenarnya kalau ikutkan berapa persen yang sesuai untuk jaga hak penulis surat terbit ni, mungkin pada pandangan saya mungkin ni dari segi royalty kot. Ataupun mungkin kalau surat terbit saya rasa kontraktor kan. So berapa persen. Saya faham surat terbit ni dia tak print banyak kan. Jadi tapi norma dalam pasaran buku ni saya letak terus 45%. Betul, dia cakap ini norma. Jangan terkejut kan kalau kontraktor datang. Ada kontraktor cengeng juga. Dia kata kalau tak bagi 45% sorry kami tak ambil. Terus terang cakap, terus tak nak ambil buku kita. Pasal kita faham, kalau kita sebagai penerbit yang faham lah, perjalanan buku daripada store kita nak sampai ke pengguna, sama ada di sekolah, di library dan sebagainya, makan persen di tengah-tengah banyak. Even library yang order, library negeri pun minta persen sekarang kan. Macam mana library pun minta persen? Nak diskaun pada dana, kerajaan dah bagi dana 1 juta kat. Dia minta diskaun dengan kontraktor kita. Jadi yang berlaku kan. Jadi dia ambil nak pula buku kita bagi kepada pengedar. Semua bagi 50%. Jadi bila kontraktor panggil tarik kita pun kata kita dah bagi pengedar kita, you contact pengedar. Kalau contact pengedar, of course tak dapat 50% ni. Kurang-kurangnya 5% yang nak, jadi 45 kan. Bila dia masuk je tender, bid pula dengan kontraktor lain. Kontraktor lain dia dapat 5%. Kontraktor ni kata kami boleh bagi 15%. Kami boleh bagi 25. Kami boleh bagi 50. Kan? Daripada situlah akhirnya turun. Lala dia dapat 30%. Kalau 30%, buku RM10, maknanya RM7. RM7. RM3, sorry. RM3, RM3 kan? RM3 je. Belum lagi masuk transport ke apa, pengedaran kan. Nanti kalau dapat buku, pengedar, selalunya pengedar ambil 10%. Tinggi lah tu 10%. Adalah pengedar ambil 10%. Kalau nilai dia, tender tu katalah 1,000 buku, RM3, RM30 kan. Bukan RM30,000 harga buku kali dengan harga buku jadi berapa? RM10. RM10 jadi RM10,000 kan. RM10,000, 10% RM1,000 tolak dah. RM1,000 untuk pengedaran. Betul. Kan, seluruh Malaysia nak mengedar. Jadi dia habis lah kat situ. Jadi industri buku nak tak nak itu senario. 45% lah standard, confirm.
habis. Saya rasa banyak yang saya jumpa sebelum-sebelum ni pun pengedar dan sebagainya pun paling-paling memang dia paling rendah yang dia akan minta pun 45%. Paling tinggi yang saya pernah deal pun 60%. Itu macam aku itu tahu memang tak ada apa-apa lah. Saya rasa kalau saya sebut pun abang tahu siapa kan, tapi itulah 60% macam saya macam okey. Kan, tapi itulah dia kan. Okey. Tak apa Alan. Okey, kita sentuh pasal pengedaran ni menarik. Mungkin nanti kita boleh buat siri lain tentang pengedaran pula lah kan. Sebab ini adalah orang kata apa perjalanan panjang. Kita nak sembang benda-benda mesti memang menarik. Memang perbincangan yang akan jadi perbincangan yang panjang. Hampir sejam lah kita. Tapi mungkin kalau Abalan boleh sentuh sikit tadi sebab Abalan ada cakap pasal pendanaan tadi kan. Di berbaki lebih kurang dalam 15 minit yang kita ada ni. Sebelum kita cakap pasal wajah penerbitan akan datang sebab kita ada sebut juga dalam topik kita pasca pandemik ni kan. Mungkin Abalan boleh kongsi sikit dulu kot dengan pendanaan. Saya rasa kita perlu suntikan daripada pihak kerajaan dan melalui agensi-agensi kerajaan lah untuk boosting lah industri buku. Sebab dia kena beri perhatian kepada penerbit-penerbit kecil dan juga suaterbit, daftarkan mereka ke macam mana kan. Dan ada beberapa dana-dana yang sedia ada sekarang pun yang mungkin tidak disedari oleh sahabat-sahabat penulis dan suaterbit ataupun penerbit-penerbit kecil kita sekarang kan. Dewan Bahasa pun masih ada lagi boleh mohon. Baru-baru ni Penjana melalui My Creative pun ada sahabat-sahabat kita yang dapat pun. Ada di kalangan kita yang menonton ni pun ada. Kan? Saya sendiri pun ada satu buku yang kita usahakanlah dengan satu penulis ni kita dapat. Cuma My Creative perlukan satu proposal yang unik sikit lah, kreatif kan. So saya nasihatkanlah kepada penulis-penulis kita ni, cubalah cari satu sudut-sudut yang kreatif dalam dunia penerbitan yang kita boleh hasilkan sesuatu. Jadi kita jangan jadi seorang penulis yang semata-mata menulis saja dan ingin terbitkan, dapatkan kepuasan kerana menerbit, tetapi fikirkan sedikitlah dari aspek keusahawanan. Sebab dana ni perlukan enforcement daripada kita juga, kita semua. Dan kita adalah survivor, kita adalah pejuang-pejuang dalam industri buku. Kena berjuang Fiz, sebab industri yang agak terhimpit kan. Jadi kena berjuang lah. Dengan perjuangan kita ni lah kita boleh sedikit membuka mata pihak kerajaan yang menyatakan betapa pentingnya dalam keadaan pandemik dan sebagainya, COVID dan sebagainya. Tidak ada satu industri yang boleh freeze kan. Bayangkan COVID 2020, 2021 dah entah bila lagi, tiba-tiba ada satu benda yang freeze, tak bergerak langsung. Tak mungkin lah. That's why kita perlukan juga dana dan sebagainya untuk menggerakkan untuk industri buku. Dan selain itu ada cendana yang relate lah, yang ada kaitan dengan penulis creative industry. Creative industry. Dan kita kena lebih kreatif lah maksud saya. Macam Hafiz sebutkan tadi awal, kita ada boleh meneroka dunia e-books for example, dan juga audiobook. Saya sebenarnya tertarik dengan audiobook Fiz. Audiobook satu potensi yang besar. Kan boleh diteroka. Dan saya awal tahun ujung tahun lepas ada satu perbincangan lah dengan satu pihak ni untuk buat kerja audiobook. Tapi mungkin lah bila saya berbincang pada peringkat level yang dah hampir kepada merealisasikan hasrat tu, tapi kerana kita bersama dengan orang bukan buku kan, kita orang buku, kita nampak, tapi dia orang buku jadi dia tak nampak. Jadi saya pun masuklah sikit dari aspek keusahawanan sikit kan. Sebab audiobook saya dapat boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh dan boleh pergi lah kalau kena cara strike boleh pergi. Dia in fact Abang kan, kalau cakap pasal audiobook ni, ada satu lagi yang saya ternampak juga adalah berkenaan dengan audio siar ataupun podcast. Yes, audio siar ataupun podcast. Sebab baru-baru ni saya sajalah pergi jalan-jalan dekat dalam Spotify. So saya terjumpa ada satu channel, saya tak ingat apa nama channel, tapi saya terjumpa satu channel ni, dia membaca. Maksudnya dia kan kalau macam audiobook kan sama juga sebenarnya, dia baca. Dia baca. Tapi ni dia buat konsep podcast punya style. Dia baca balik cerpen, dia baca balik puisi, lepas tu dia bila habis dia baca tu dia bincangkan sedikit. Jadi sebab tu dia buat style podcast. Kalau macam audiobook tu dia akan baca je kan. Tapi kalau macam yang podcast style ni,
dia dah baca puisi tu, lepas tu dia bincang sikit pasal konten puisi tu. So pun dah sangat menarik, Fiz. Bayangkan kita berdepan dengan pandemik, berdepan dengan perusahaan dan industri kita yang lembab, dan kita berdepan satu benda yang sangat orang kata bukan saja global tetapi yang sejagat lah, lama tempoh dia adalah minat membaca. Kita tak duduk cakap sampai sekarang minat membaca. Okay, fine. Apa? Kita tukar jadi minat mendengar pula kan. Jadi kau sembang pasal buku novel, tolonglah buku Salina kan. Jadi aku malu juga tahu kalau aku tak baca buku Salina, malulah. Kau cakap pasal buku Salina, senang je aku pergi beli audiobook, aku sombat kat sini sambil naik basikal aku dengar Salina je. Kan? Jadi one day aku dah tahu cerita. So aku nampak potensi ke arah itu. Dan satu lagi, kalau nak buat benda-benda yang buku ni, kita kembali kepada tadilah projek, tender dan sebagainya kan. Apa salahnya kau audiobook lah buku yang dekat sekolah tu, berapa ramai yang ada boleh dengar. Budak-budak pun malah nak membaca kan. Bagi novel sastra, bagi satu audio sastra, buku sastra kat dia orang, sumbat kat telinga. Yang Melayu dalam telinga sekarang. Kan? Itulah dia, betul. Hati dia tak payah baca. Menarik. Sebenarnya bila kita cakap pasal audiobook, kita cakap pasal e-book, kita cakap pasal audio siar ataupun podcast ni Balan, sebenarnya sedikit sebanyak saya nak bawa kepada di baki-baki masa yang kita ada ni, kita nak bawa kepada sedikit tentang wajah penerbitan pasca pandemik ni tadi. Yang mana kita tak tahu pun sebenarnya pandemik ni bila akan berakhir. Kita doakan supaya lebih cepat, supaya akan lebih cepatlah hilang di muka bumi ni kan. Cuma maksudnya wajah penerbitan tu sendiri, kalau kita sebutkan tadi ada e-book, kita sebutkan tadi ada audiobook, audio siar, podcast dan sebagainya, mungkin Abalan boleh melihat pasca pandemik nanti, apakah lagi yang mungkin kita boleh buat dalam industri penerbitan ni, dalam industri perbukuan, apakah wajah yang ada. Pertama sekali saya suka nyatakan bahawa pandemik COVID-19 yang dah datang ni, apabila dia datang dan kalau betul dia pergi dan berlalu pun Fiz, dia tidak akan mengembalikan kita kembali ke 2019 dan sebelumnya. Tak akan. Sebab apa? Kita dah berubah bukan dari segi pergerakan fizikal, pencarakan sosial. Dia berubah dari segi aspek pemikiran. Aspek kita berfikir, gaya kita bertindak pun dah berbeza. Orang dah semakin selesa. Kita online macam ni pun dah selesa. Orang tak rasa janggal dah akan depan di depan nanti kan. Dia tak akan kembali ke 2018, 2017. Jadi apa yang kita boleh expect wajah penerbitan untuk industri buku kita juga akan berubah. Dia juga akan lebih ada satu masa nanti dia akan lebih semarak, lebih boom. Pasal apa? Kita dibantu oleh kecekapan latihan industri. Kalau kita katakan 2 tahun, kalau 2 tahun lah COVID ni, kita diberikan latihan kecekapan. Cekap dari segi nak cari duit, cekap macam mana nak menerbit dengan kekangan dan halangan. Kita cekap nak berinteraksi pelbagai teknologi. Menggunakan teknologi sebagai transportnya kan. Jadi bila kita selepas COVID nanti, makanya kita bukan saja boleh recap balik apa yang kita tak dapat buat selama 2 tahun ini. Kalau 2 tahun lah ataupun 5 tahun lagi kan. Kita recap. Dan masa tu lah berbondong-bondong orang akan keluarkan buku kan. Orang akan tergila akan untuk dapatkan buku dengan pelbagai cara. Dan selain daripada yang dihalang pun tak dihalang. Misalnya nak pergi ke kedai buku dah boleh masa tu kan. Sekarang tak boleh. Nak keluar apa terhalang apa semua. Dan pada masa yang sama online, hal-hal berkenaan dengan dalam talian ni dah menjadi satu yang sangat biasa pada ketika itu dan tidak menjadi janggal lagi kan. Jadi saya nampak kita akan berlaku satu pola baru untuk penerbitan buku dalam negara dan mungkin akan ada satu ledakan barulah kan untuk mungkin minat kepada pembacaan dan sebagainya akan tumbuh semula kan. Apatah lagi dengan teknologi. Betul. Banyak masa lagi ni. Banyak masa lagi. Ada baki dalam 2-3 minit lagi kalau nak. Boleh tahan. Kita tak ada ke kita soal tanya ke apa-apa dekat. Saya ada baru nak scroll balik ni, ada respon daripada audience. Okey. Soalan ni mungkin Abalan dah banyak kali jawab sebenarnya, tapi mungkin di kesempatan yang ada ni nak jawab sekali lagi. Siar Rizwan. Dia tanya sebagai penulis baru terbit sendiri ke ataupun melalui publisher? Okey, kalau lah kita ada pilihan kan, sebab soalan macam ni. Tuan, ini saya cakap jujur betul kan.
kalau kita ada pilihan, tapi kita ada ke pilihan tu kan, sama ada kita nak terbit sendiri atau dengan rumah penerbitan. Sekarang ni penerbit-penerbit sangat selektif kan untuk menerbitkan karya, untuk menerbitkan buku. Apatah lagi penulis-penulis baru. Perkiraan untuk menerbitkan buku ni kriteria dia bukan lagi pada kandungan semata-mata. Dia kriteria dia lebih kepada pemasaran. Ya. Kita banyak terbitkan buku sekarang kan, penerbit yang menerbitkan buku ini bukan nak komplain ni, ini nak bagi tahu senario. Kita sampai kita tidak menerbitkan buku, please. Kita menerbitkan populariti dan celebrity. Kita menerbitkan sensational, sensasi kan. Barulah boleh jual. Sebab dia aspek pemasaran. Jadi itulah tekangan, dia bukan pilihan. Kalau ikutkan boleh diterbitkan oleh sebuah publication house, rumah penerbitan, satu benda yang bagus lah, bonus. Tapi kekangan itulah, kita penulis baru kan. Kalau nak kira bagus. Jadi mana penerbit yang nak menerbitkan karya kita. Kalau karya kita bagus sekalipun, kita akan hantar pada penerbit melalui jawatankuasa pemilihan, melalui penilaian kan dan sebagainya, adakah akan diterbitkan ataupun tidak. Itu pun menjadi persoalan juga. Termenung, kita dah lah first time writer. Kalau kena tolak terus nanti tak terbit-terbit buku kan, terus tak menulis. Salah kan? Tapi saya galak kan kalau nak menerbitkannya sendiri pun okey, sebagai salah satu daripada alternatif cara untuk kita boleh kata so-called mendaftarkan diri kita. Tak daftar mana-mana pun. Sebagai seorang penulis, establish lah kita seorang penulis. Tetapi nasihat saya yang paling cap dagang. Nasihat saya yang paling keras terbitlah buku dengan prinsip dan amalan yang betul. Please, tolong. Pasal saya tengok dalam pasaran, ada kawan-kawan kita, penulis-penulis kita menerbitkan buku dengan cara sendiri, dengan kebolehan sendiri dan hasilnya kurang memberangsangkan, kurang menepati prinsip dan amalan penerbitan. Itu sangat mengecewakan lah kan. Sayang, kadang-kadang kontennya bagus, kandungannya bagus, tapi diterbitkan secara sewenangnya kan. Jadi dari segi anatomi buku dan sebagainya, kalau tak diikuti dengan betul, sangatlah sayang buku tu. Janganlah rasa rugi kalau kita nak mengambil seorang perunding penerbitan. Kita ada ramai pakar-pakar penerbitan sekarang. Lebih ramai lagi apabila COVID datang, ramai yang berhenti kerja. Yang berhenti kerja pula yang pakar-pakar dalam industri terpaksa. Tak nak kerja, terpaksa keluar daripada industri sebab mereka pun tidak mampu untuk menampung kan. Jadi mereka ni kemahiran tak hilang bro. Yang pernah bekerja dengan PSM, pernah bekerja dengan PTS, pernah bekerja dengan utusan mana, dia keluar melangkah keluar je daripada organisasi tu, dia tak ada, syarikat lama tak ambil kemahiran dia, masih kekal dengan dia. Jadi cari orang-orang kemahiran individu kan. Individu dia punya. Jadi ada dengan dia, carilah orang-orang ni, mintalah bantuan. Betul. Jadi kenalah spend sikit untuk profesionalisme dia orang lah. Betul. Saya setuju sebab kadang-kadang saya pun sama juga. Yalah kita dah beli buku dan sebagainya kan. Kita tertarik dengan konten, tapi dari segi gaya persembahan tu kita rasa macam sedikit kecewa lah. Jadi itu membuatkan kita rasa macam buku tu macam kita kena balut pula dengan pembalut lain untuk untuk kita simpan dekat rak kan. Okey, ada satu perkongsian daripada Syahidah sekali lagi, Nurul Syahidah Hassan. Cabaran soal terbit ni, kos penerbitan tinggi, ada kilang charge kos cetakan tinggi walaupun mereka iklan pakej jimat. Saya doakan semua penulis terus sekan dalam menerbitkan buku. Nurul Syahidah ni adalah penerbit kecil yang struggle. Syahidah Hassan Enterprise. Dia seorang yang tabah. Ada beberapa perkongsian kerja dengan saya juga kan. Ini antara sahabat-sahabat kawan kita yang dalam industri yang boleh membantu tuan-tuan dan perempuan kalau nak terbit buku. Betul kan. Sekurang-kurangnya dapatkan nasihat-nasihat yang betul lah. Kadang-kadang saya dalam industri ni, bila saya di Shah Alam satu masa dulu saya jumpa kawan-kawan lama tanya kerja apa sekarang kan. Saya kata adalah saya buat konsultansi lah, perundingan. Dia terkejut juga. Ada kawan nak ambil khidmat perundingan juga, dia kata kan. Perundingan ni is ILO kan. Betul. Saya kata ya sebenarnya tak ada orang, payah nak cari orang yang menghargai kemahiran dan kebolehan kita untuk memberi nasihat. Sebaliknya mereka pun kadang-kadang dia telefon kita tanya tentang penerbitan kan.
Dan bila Betul. dia tanya, kita pun tak sampai hati kita jawab. Dan sebenarnya bila kita jawab demi jawapan sehinggalah minit ke-20 sampai ke minit 29, nak sampai sikit lagi setengah jam, kita pun fikir sebenarnya setiap minit yang kita bercakap itulah sebenarnya fee kita kan. Betul. Kadang-kadang dia tanya benda yang kita rasa lekeh lah kan, tapi lekeh tak lekeh pun itu satu kemahiran dan pengetahuan baru pada dia. Contohnya dia tanya, buku kena ada ISBN besar kena ada. So kita pun cakap lah ISBN lah itulah ini lah, you minta ada CIP apa semua, apakah fungsi dia kan. Dan dia kata dan klien yang begini akan fikir alah dia tu tak ada harga apa je lah, aku tanya je dia jawab. Tetapi sebenarnya bila seorang konsultansi menyebutkan perkara itu, itulah fee dia, itulah harga dia, menyebabkan dia tahu. Betul bang, betul. Saya sebenarnya sekarang saya pun ada dilema tu juga, sebab macam kadang-kadang kan out of nowhere ada orang yang mana yang mungkin mungkin tahu kita punya nombor telefon ke apa kan. Jadi mereka akan message kita, WhatsApp kita, tanya soalan-soalan berkaitan dengan perbitan lah apa semua. And then kita tak jawab, kerang dikata sombong ke ataupun kedekut ilmu ke apa semua. Tapi bila kita jawab pula, padahal benda tu adalah kita punya so called fee consultation tu. Professional fee lah kan. Betul. Ada kalau boleh kan, tapi kalau orang tanya macam tu, macam ni lah, kata nanti saya bagi quotation je kan. Dia bagilah quotation. Dia lagi pedih tu kan, kalau dah tanya macam-macam, kita dah jawab macam-macam, tiba-tiba dia pergi ambil servis orang lain. Betul. Lepas tu bila ambil servis orang lain, adalah beberapa perkara dia pula tak perhatikan itu lain ni apa semua kan. Tapi kita kena educate lah sebenarnya, penulis-penulis kita ni kan, penulis-penulis surat terbit ni, kita kena educate mereka. Dan kalau boleh dapatkan nasihat yang betul, dapatkan beberapa nasihat pun okey juga kan. Dapatkan pandangan yang betul untuk menerbitkan buku. Okey bang, ada mungkin di seminit yang terakhir ni lah kita pun dah lajak sikit masa, tapi tak apa, tak ada masalah, sebab sembang santai ni memang sedap. Memang sedap. Ini nasib baik kita tak duduk kat kedai mamak ni, kalau tak kita lagi lama sembang kan. Tapi mungkin di hujung sesi yang ada ni lah, mungkin Abalan boleh kongsi sikit dengan audiens pada malam ni, apa yang Abalan rasa yang kita boleh buat untuk mendepani industri perbukuan pada tahun inilah. Sebab saya faham yang kita masih lagi dalam situasi pandemik yang kita tak tahu akan berakhir bila. Jadi mungkin kalau Abalan ada saranan ataupun kritikan ataupun pandangan, gagasan yang nak diberikan kepada pada saya para penerbit kecil dan sederhana dan juga surat terbit ni, kita kena bersatu dan berkolaboratif. Maksudnya kita kena collaborate, kita kena bersatu lah, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengikat antara satu sama lain. Dia tidak bergerak secara individu, boleh bergerak macam kau aku dan ada unsur-unsur persaingan. Dia tidak ada persaingan sebenarnya, Fiz. Aku tak faham kalau orang kata penerbitan buku boleh jadi persaingan. Kau terbit satu judul, aku terbit satu judul. Cerita kau lain, cerita aku lain. Aku tak akan buat buku sama macam kau. Kecuali aku terbit public domain. Aku terbitkan buku sejarah Melayu. Kau terbit buku sejarah Melayu. Itu okey. Tapi still lagi lain sebab kita ada tawaran-tawaran yang lain kan. Jadi kita kena bersama, kita kena bersatu, kita kena saling mengikat lah antara satu sama lain. Itu yang paling penting. Tapi nak sedap lagi kan Fiz, aku bermesej dengan siapa kan Nurul kot, dia tanya pasal sembang santai ni, dia kata kalau nak sedap lagi sembang bantai lah. Kita kena buat sembang bantai, itu kita buat siri lain Balan. Itu kita buat siri lain, sembang bantai. Sebab ini dia, sebab Bang Pis tu dia kena sembang Pis tak boleh. Betul. Tapi itulah tadilah yang seminit tadi yang Hafiz minta tadi. Sebenarnya saya sangat mengadukan kalau kita dapat bersatu kan, betul. Collaborate yang lebih kukuh lagi, kan, tak semestinya dalam satu organisasi persatuan yang khusus kemudian, tapi tidak patut ada kalau kita nak bersaing sesama kita, sebab kita patutnya saling bantu membantu dalam usaha untuk kita menyemarakkan industri kita. Industri sangatlah, bukan industri pun. Perusahaan kecil kita ni, PKS kita ni sangat kecil, penerbitan kecil kita ni sangat kecil. Jadi kalau kita nak lakukan persaingan dan sebagainya, tak jadi tak ke mana kita, lagi merudum, lagi teruk kan. Betul. Saya setuju dengan apa yang Badan cakap, dan fikir itu adalah saranan yang baik yang harus disambut oleh ramai pihak, terutamanya yang mana mungkin yang menonton pada malam ni. Semoga ia dapat memberi manfaat dan sedikit perkongsian ini juga tadi dalam 1 jam lebih ni. Paling tidak adalah benda yang boleh dibawa balik Abalan
InsyaAllah. InsyaAllah. Yang mana apa nama tersalah kata tu minta maaf. Sebab Hafiz dah pesan awal-awal, ini adalah sembang santai saja, cakap je lah apa saja kan. Tidak ada skrip, tidak ada soalan khusus dan tidak ada apa-apa PowerPoint Tidak ada soalan bocor pun. Tak ada. Kita just start tadi, kita start je. Sebelum tu kami sembang pasal kek, pasal kopi je. And then kita masuk je, kita cakap je and then kita tak ada skrip. Memang betul tak ada skrip. Bampis pun dah cakap awal-awal tak ada skrip. tapi menarik kat Balan, nanti kita sambung insyaAllah kalau ada sesi yang lain nanti kita akan sambung pula tentang mungkin pengedaran sikit ke, sebab tadi kita masih lagi tak dapat betul-betul satu topik khas tentang pengedaran kan. Mungkin nanti kita boleh pasal itu nantilah. Sebab kita ni lebih general kan. Betul. Apa pun terima kasih Abalan sebab sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk berkongsi sedikit pandangan dan juga penjelasan berkenaan dengan penerbitan semasa dan juga pasca pandemik. InsyaAllah ada kesempatan di lain waktu kita boleh sama-sama membangunkan industri penerbitan kecil dan sederhana yang Abalan sebutkan tadi ni kan. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan mana yang bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk Sembang Peace X My Move sempena My Book Festival yang dibawakan oleh Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun My Move dan juga Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia KWBC 2020. InsyaAllah akan ada lagi siri-siri yang akan datang sehinggalah April 2021 ini. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami di Facebook KL Baca. Teruskan ikuti Tuan Roslan Muhammad Noor sendiri sebenarnya. Ada banyak sebenarnya perkongsian beliau yang menarik di Facebook beliau, di media sosial, ataupun kalau nak dapatkan khidmat nasihat juga silakan boleh terus hubungi beliau untuk masa-masa akan datang. Dan last but not least Abalan, saya hampir terlupa ni. Abalan ada nak promosi sesuatu kan? Saya nak promosikan diri saya je. Tak ada, saya ada baru yang akan diterbitkan, kita dah promo untuk pre-order. Harga RM30 tapi pre-order. Pre-order RM25 siap dengan postage sekali. Termasuk Sabah dan Sarawak. Memang belanja lah kita kan. Jadi siapa si Sabah Sarawak apa? Siapa nak beli buku, nanti hantar mesej minta satu buku ikat tepi. Oh maknanya caranya Balan mesej kat Balan tadi Ya, kita kalau di Facebook saya ada link untuk WhatsApp link, just klik saja, kemudian dia ada satu pre-text kat situ nak order buku kan, kemudian cakaplah nak beli buku satu ikat tepi. Jadi saya tak ada nak ikat mati. Boleh? Maknanya siapa-siapa yang nak tadi ada pre-order, harga pre-order untuk buku ikat tepi yang dikeluarkan oleh Balan. Buku ni adalah buku rencana artikel ekonomi yang ditulis santai yang boleh dibaca oleh orang awam, semua orang, dan pentingnya apabila kita tahu bagaimana definisi ataupun saranan ekonomi dalam bentuk penulisan yang santai untuk kita faham ekonomi kan. Maknanya kita sebagai pelajar sekolah sampailah ke orang dewasa boleh faham ekonomi yang terkait dengan diri kita. Itulah matlamat penulisnya lah. InsyaAllah dah final. Kita tunggu ISBN kita lepas sebab dengan kata library sedang bercuti ya, sehingga besok baru start. So kita dapatkan CIP dengan ISBN, kita akan cetak lah insyaAllah seminggu dua lagi. Yang permohonan dalam talian untuk di depository pun baru dilancarkan kan? Untuk PNM. Tapi kena daftar dulu jugalah. Ambil masa dalam 2 hari rasanya untuk diluluskan. Itu adalah cabaran-cabaran yang kita lalui sekarang lah. Tak apa. Baik, alhamdulillah. Sebab ada tetamu dari Singapura, saya nak tutup dengan sedikit komen daripada Tuan Abdul Rahman Basrun. Terima kasih atas perkongsian ini, amat membuka mata. Salam dari Singapura. Jauh kita punya perbincangan ni sampai merentas negara. Tapi walau bagaimanapun rakaman ada kan, Fiz? Boleh tengok kan? Betul. Ini nanti selepas habis sesi siaran langsung ini, tuan-tuan dan puan masih lagi boleh tonton semula dan mendapatkan perkongsian-perkongsian yang telah pun dinyatakan oleh Tuan Roslan pada awal tadilah. Baik, okey. Saya fikir sampai di sini saja dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada Abalan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan mana yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Semoga baik-baik saja walau tuan-tuan dan puan berada di mana sahaja sekalipun. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan kita jaga kita. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.